Selamat pagi, saya Nelson bin Katinggang, salah seorang pelajar OUM nombor matrikulasi 9204-02-125933-001. Pada hari ini saya akan membentangkan satu teori yang berkaitan dengan psikologi kognitif dan pembelajaran. Psikologi kognitif merupakan pembelajaran mengenai proses-proses mental dan fikiran. Proses mental melibatkan penerimaan maklumat, pentafsiran, penilaian dan penyimpanan maklumat, dan tindak balas maklumat terhadap bentuk tingkah laku manusia. Segala hal yang dilakukan oleh manusia adalah melibatkan proses kognitif seperti persepsi, ingatan, pengetahuan, dan bahasa. Melalui prinsip-prinsip kognisi, kita dapat memproses maklumat secara efektif dan teratur dengan baik. Dalam konteks psikologi pembelajaran, terdapat ahli teori pembelajaran telah menggariskan beberapa teori pembelajaran yang sinonim dengan perilaku manusia. Antaranya ialah teori pembelajaran behaviorisme, teori pembelajaran kognitif, teori pembelajaran konstruktisme, dan teori pembelajaran sosial kognitif. Saya telah menggariskan 3 objektif tugasan berkaitan dengan topik kali ini. Pertama, mempelajari bagaimana teori psikologi kognitif dan pembelajaran menjelaskan perilaku manusia. Kedua, memahami proses-proses dalam teori psikologi kognitif dan pembelajaran. Ketiga, mengenal pasti stimulus, pengaruh dan pengalaman yang mempengaruhi proses psikologi kognitif dan pembelajaran. Merujuk kepada soalan tugasan, saya telah memilih teori kognitif sosial sebagai topik perbahasan berkaitan dengan psikologi kognitif dan pembelajaran. Teori kognitif sosial merupakan teori yang diperkenalkan oleh Albert Bandura bersama dengan Walter pada awal tahun 1960-an. Teori kognitif sosial pada awalnya dikenali sebagai teori pembelajaran. Kemudian teori pembelajaran sosial dikembangkan kepada teori kognitif sosial kerana Bandura mendapati kajian terhadap pembelajaran manusia melibatkan proses kognitif. Teori beliau bertentangan dengan teori-teori yang dibincangkan oleh ahli yang lain. Contohnya, mengkritik teori yang dibincangkan oleh Skinner kerana teori Skinner lebih memfokuskan subjek haiwan berbanding manusia. Bandura juga bersetuju bahawa teori berlandaskan behaviorisme juga sebahagian dari proses pembelajaran, namun pada masa yang sama beliau juga mengkritik apabila teori behaviorisme mengabaikan aspek sosial dalam pembelajaran. Dalam teori kognitif sosial, Bandura telah menggariskan 5 asas pendekatan teori kognitif sosial. Yang pertama, individu boleh mempelajari sesuatu dengan melihat dan membuat pemerhatian kepada orang lain. Kedua, pembelajaran merupakan proses dalaman yang boleh mengubah atau tidak boleh mengubah tingkah laku seseorang. Ketiga, tingkah laku dipengaruhi oleh faktor matlamat yang ingin dicapai. Keempat, tingkah laku menjadi pendorong kepada pengurusan dan pengaturan diri. Kelima, peneguhan dan hukuman mempunyai kesan secara langsung dan tidak langsung kepada individu. Menurut teori Bandura juga, tindakan manusia merupakan hasil daripada interaksi di antara 3 model, iaitu tingkah laku, persekitaran, dan personal. Konsep saling berhubungan di antara ketiga model ini digunakan untuk menunjukkan interaksi saling berhubungan dan tidak terarah kepada satu model saja. Bermaksud ketiga-tiga model ini tidak harus memiliki kekuatan dan memberikan dorongan yang sama, namun aspek kognitif adalah asas pada kekuatan dan pendorong. Pembelajaran pemerhatian. Kebanyakan pembelajaran manusia berlaku melibatkan pelaziman klasik dan operan, namun menurut Bandura, sebahagian besar daripada pembelajaran kita dipelajari daripada pemerhatian dan peniruan. Pembelajaran berdasarkan pemerhatian tidak memerlukan rangsangan, penubuhan dan hukuman semata-mata. Sebaliknya, ia melibatkan 2 proses, iaitu memerhati tingkah laku orang lain atau model, meniru tingkah laku model. Faktor-faktor yang mendorong pembelajaran menurut Bandura. Dalam teori kognitif sosial terdapat 4 faktor yang dikenal pasti mendorong pembelajaran tingkah laku seseorang. Yang pertama ialah faktor status, faktor kesan akibat, dan faktor dorongan. Faktor mempengaruhi kognitif proses dalam teori kognitif sosial: memori, tindak balas mental, dan bahasa. Memori merujuk kepada manusia menerima maklumat melalui 5 organ diri, iaitu
mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Dan kemudian melalui 3 peringkat ingatan pengkodan, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Setiap peringkat proses kognitif berlaku dalam memberikan makna, membuat penilaian dan pengaturan. Tindak balas mental. Representasi mental melibatkan pengalaman ingatan manusia terhadap gambaran mental dan simbolik ingatan. Simbolik ingatan merujuk pada seorang yang berupaya memberikan makna kepada objek atau peristiwa berdasarkan ciri-ciri dan sifat khusus. Bahasa merupakan proses kognitif dalam bahasa, merujuk kepada memahami maksud yang ditulis dengan menilai aspek sintaktis dan simetik. Sintaksis adalah menggabungkan simbol mengikut urutan agar mudah difahami, manakala simetik adalah memahami makna kepada perkataan untuk dapat memahami sesuatu ayat. Efikasi kendiri. Efikasi kendiri merupakan sebahagian dari proses pembelajaran yang sangat penting yang terdapat dalam prinsip teori kognitif sosial. Dalam psikologi, efikasi kendiri merujuk kepada kepercayaan seseorang terhadap dirinya melalui kesukaran dan melakukan sesuatu tugas yang diberikan untuk mencapai objektif. Efikasi kendiri menyediakan asas kepada motivasi manusia, kesejahteraan, dan pencapaian pribadi. Terdapat 2 tahap efikasi kendiri yang berbeza, yaitu efikasi kendiri tahap tinggi dan tahap rendah. Bagi individu yang mempunyai efikasi kendiri tahap tinggi, mereka ini sangat bermotivasi dalam melakukan sebarang tindakan yang menjurus kepada pembangunan diri dan membawa kepada kebaikan diri. Sebaliknya, efikasi kendiri tahap rendah adalah golongan yang tidak yakin akan diri sendiri dan tidak mampu berdaya saing. Kesimpulannya, secara keseluruhan, teori Bandura dikatakan telah berjaya menjelaskan proses psikologi kognitif dan pembelajaran tingkah laku melalui cara pemerhatian dan peniruan tingkah laku model. Teori yang dicanangkan oleh Bandura bersama Walter bukan sahaja fokus kepada konsep pembelajaran berdasarkan pemerhatian semata-mata, namun juga melibatkan proses kognitif pembelajaran. Sehubungan itu, teori kognitif sosial juga telah mengenal pasti fenomena pembelajaran melibatkan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat di antara persekitaran, personal, dan tingkah laku. Teori-teori psikologi kognitif dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Albert Bandura bersama dengan Walter pada hari ini telah membuka mata masyarakat untuk melihat bagaimana proses pembelajaran manusia berlaku. Teori kognitif sosial dan pembelajaran bukan sahaja dapat membantu kita untuk memahami dan mempelajari proses pembelajaran manusia, tetapi juga telah diterapkan dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam pembelajaran di sekolah, di rumah, serta pergaulan dengan masyarakat.